Salam sejahtera dan salam masyarakat Madani. Cetusan Baraka buat hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Bertemu kembali dalam arena forum bagi mendiskusikan satu tajuk yang kian hangat diperkatakan, iaitu bertemakan alam sekitar. Hadirin sekalian, tidak mulai rasanya jika saya tidak memperkenalkan tiga orang ahli panel kita yang berdedikasi, berkarisma, serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita diskusikan bersama. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita hari ini. Di sebelah kanan saya, beliau kelihatan tenang selalu. Itulah Yunis, ahli panel pertama kita. Di sebelah kiri saya pula, beliau kelihatan anggun bergaya. Itulah ahli panel kedua, iaitu Saudari Nathani. Yang di hujung sana itu, ahli panel ketiga, iaitu Saudari Teja. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, di sebelah maudhu bicara yang bakal kita diskusikan berbunyi peranan remaja dalam penggunaan teknologi hijau. Dunia marcapada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemulut alam sekitar yang mengancam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis negara seyogianya turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli masyarakat lain demi merealisasikan aplikasi teknologi hijau di negara kita. Dalam hal ini, peranan remaja turut dituntut. Kata orang tua-tua, yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Justru, remaja seyogianya tidak terus-terusan mendekap tubuh tanpa sebarang inisiatif. Sebaliknya, remaja harus bangkit turut untuk memainkan peranan menyokong sebarang prakarsa bagi mengatasi masalah alam sekitar dengan pengaplikasian teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Sidang hadirin dihormati dan ahli panel sekalian, apakah sebenarnya teknologi hijau dan sejauh manakah remaja memberi pendadahan tentang konsep teknologi hijau? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, iaitu Saudari Yunis. Mohon saudari memberikan penjelasan dan penerangan tentang konsep atau maksud teknologi hijau. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati dan tak lupa rakan-rakan panel sekalian. Takrif teknologi hijau yang saya petik daripada portal profil Malaysia, iaitu pmr.penerangan.gov.my /indeks PHP /alam sekitar /485 teknologi hijau, ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Saudari pengerusi dan rakan-rakan panel, menurut laman web Wikipedia Bahasa Melayu, antara contoh bidang tumpuan teknologi hijau ialah: yang pertama, tenaga sumber alam semula jadi. Isu penting dalam teknologi ini ialah pembangunan bahan bakar alternatif atau sumber tenaga yang boleh diperoleh. Contohnya ialah pergantian arang batu sebagai bahan bakar yang tidak mesra alam dan penggunaan kereta hybrid. Tumpuan yang kedua ialah bangunan hijau yang merangkumi semua tahap pembangunan, iaitu daripada pemilihan bahan bangunan kepada pemilihan lokasi bangunan. Saudari pengerusi, tamsilnya ialah penggunaan sistem solar dan sistem ventilator untuk mengurangkan haba di dalam bangunan, seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga. Tumpuan yang ketiga pula hadirin dan hadirat sekalian, ialah bidang nanoteknologi hijau melibatkan manipulasi bahan pada skala nanometer atau per milimeter. Bidang ini mungkin melibatkan penambahbaikan dalam aktiviti kita semula. Manakala bidang tumpuan yang keempat ialah alamtologi, iaitu satu teknologi yang jelas mengikut fitrah alam dan kita hanya mengembangkannya mengikut susunan yang lebih teratur. Pada pendapat saya, bidang tumpuan inilah yang paling mudah dikaitkan dengan penglibatan atau peranan remaja. Nampaknya setakat ini sahaja dari saya, saudari pengerusi, tentang takrif teknologi hijau.
Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi pencerahan tentang takrif teknologi hijau. Pada pandangan saya, merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada ahli panel pertama, iaitu Saudari Yunis. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada Saudari Natani tentang persoalan sejauh manakah remaja mendapat pendedahan dan mempunyai pengetahuan sedia ada tentang teknologi hijau. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, berkait soalan yang dilontarkan oleh Saudari Pengerusi tadi, saya berani menegaskan di sini bahawa golongan remaja sememangnya mempunyai pengetahuan sedia ada tentang teknologi hijau yang akan membantu mereka mengamalkan budaya hijau dalam kehidupan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja di negara kita rata-ratanya merupakan remaja yang sekurang-kurangnya mempunyai pendidikan sehingga di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Justeru, remaja yang bersekolah sudah pasti akan secara langsung akan memperoleh pengetahuan tentang teknologi hijau melalui sukatan pelajaran yang menerapkan pendidikan alam sekitar. Suka saya nyatakan di sini ya hadirin dan hadirat sekalian, pendidikan alam sekitar merentas kurikulum dan kokurikulum dilaksanakan di sekolah. Proses pembelajaran dan pengajaran tentang alam sekitar berlangsung dalam beberapa mata pelajaran seperti sains, pendidikan moral, geografi, dan bahasa Melayu. Melalui proses ini, pelajar diperkenalkan dengan beberapa teknologi hijau seperti melalui program alam sekitar. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pelajar digalakkan menghasilkan barangan kreatif menggunakan barangan kitar semula. Perkara ini juga terdapat dalam di SKP mata pelajaran RBT. Oleh itu, rasa-rasanya kita golongan remaja ini tidak mempunyai masalah untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Ya, Saudari Pengerusi dan hadirin sekalian, sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih Saudari Natani atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada golongan remaja tentang teknologi hijau. Saya yakin dengan pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan dari peringkat sekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam pengaplikasian teknologi hijau dalam golongan remaja, hadirin dan hadirat sekalian, serta ahli panel kita hari ini. Oleh itu, soalan saya seterusnya saya suka ajukan kepada ahli panel ketiga, iaitu Saudari Teja. Bagaimanakah remaja dapat membantu dalam pengaplikasian teknologi hijau? Silakan Saudari. Salam sejahtera dan salam kelestarian alam sekitar. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Persoalan, bagaimanakah remaja memainkan peranan dalam teknologi ini merupakan persoalan yang agak menarik. Apabila membicarakan teknologi ini, kedengarannya teknologi ini agak kompleks dan mencabar untuk direalisasikan. Sebagai pemimpin masa depan dan bakal mewarisi bumi, remaja perlu memahami dan menduga konsep teknologi hijau ini. Remaja boleh mempraktikannya dari rumah atau memulai dari lingkungan keluarga dan rakan. Tentu ada antara kita yang pernah melihat atau didedahkan dengan kempen pembuangan sampah dan kitar semula melalui penyediaan 4 tong sampah yang berasingan di kawasan kejiranan kita. Sebenarnya inilah antara usaha dan contoh yang mudah ke arah penggunaan teknologi hijau. Botol, kaca, tin minuman boleh dikitar semula. Konsep pengasingan sampah ini juga boleh mendatangkan hasil yang jika remaja bijak menggunakan kesempatan ini. Botol, kaca, tin minuman, dan kertas surat khabar serta majalah di rumah boleh dijual kepada pengusaha kitar semula daripada dibuang begitu sahaja. Setakat ini sahaja Saudari Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Teja, ahli panel kita yang ketiga.
Ya sidang hadirin yang dihormati, kita masih lagi berada dalam majlis forum di dalam Dewan Utama yang ceria dan indah ini. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk peranan remaja dalam penggunaan teknologi hijau. Kita teruskan wal bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang membayangkan ahli-ahli panel kita terdiri daripada golongan remaja yang berinformasi tentang teknologi hijau. Ya pasti, saudari sekalian, tentu telah mula memainkan peranan masing-masing ke arah pemantapan teknologi hijau. Bukan begitu ahli-ahli panel kita? Ya, sudah pasti saudari pengerusi. Kita perlu melibatkan diri dalam pelbagai program yang berkaitan dengan teknologi hijau. Faedahnya begitu banyak ya, rakan-rakan panel, seperti meningkatkan produktiviti sumber alam semula jadi dan populasi serta mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk merawat setiap pencemaran yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, di negara kita, beberapa usaha telah pun digerakkan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu global seperti pencemaran alam sekitar, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan isu yang berkaitan dengannya. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan termasuklah menstrukturkan semula dan menambah fungsi beberapa kementerian dengan mewujudkan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Usaha-usaha tersebut jelas menunjukkan keseriusan Malaysia dalam melindungi alam sekitar. Yang paling penting adalah untuk mengajak rakyat, termasuk golongan remaja, bersama-sama melakukan sesuatu bagi melindungi alam sekitar daripada terus dicemarkan semula. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Saudari pengerusi, izinkan saya menambah buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan yang diberi oleh saudari ahli panel pertama tadi. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sebagaimana yang diperkatakan oleh ahli panel pertama tadi, kerajaan begitu serius dalam memantapkan teknologi hijau di negara kita kerana kesan minimum terhadap teknologi hijau terhadap alam sekitar berbanding teknologi sedia ada. Oleh itu, peranan remaja seyogianya sangat dituntut kerana remaja merupakan tonggak kepimpinan utama negara dan merupakan pewaris bumi pada masa akan datang. Rakan panel sekalian, selaku pengerusi kelab pencinta alam di sekolah, saya dan ahli-ahli persatuan telah membantu pihak sekolah dalam projek Satu Pelajar Satu Pokok. Setiap pelajar perlu mendermakan sepohon pokok kepada pihak sekolah dengan objektif serampang 3 mata, iaitu memperindah kawasan sekolah, menyamankan kawasan sekolah dan menyemai semangat cinta akan alam sekitar dalam kalangan pelajar. Sidang hadirin sekalian, sekarang ini sekolah kami telah menjadi sekolah dalam taman dan sedang berusaha untuk meraih kedudukan sebagai sekolah lestari, iaitu program yang dilaksanakan oleh unit sekolah Jabatan Alam Sekitar. Sekian saja daripada saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari Nantini kerana sudi berkongsi pengalaman beliau berhubungan peranan beliau dalam projek Satu Pelajar Satu Pokok yang saya kira merupakan antara prakasa perdana bagi ke arah teknologi hijau. Penghijauan bumi akan mengurangkan kesan rumah hijau kerana suhu di kawasan persekitaran kita akan menjadi lebih dingin. Seterusnya, mengurangkan pergantungan terhadap tenaga yang kita digunakan selama ini. Membantu proses pendinginan hawa seperti kipas elektrik dan penyaman udara. Nampaknya, 2 orang ahli panel kita telah berkongsi pengalaman beliau terhadap projek penghijauan. Seterusnya, saya percaya bukan saja diri saja, malah sidang hadirin juga turut ingin untuk mendengar pengalaman ahli panel ketiga, iaitu saudari Teja. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Sebagai remaja yang berada dalam jagaan ibu bapa, saya sangat terkesan dengan sikap kedua-dua ibu bapa yang sangat menitik beratkan peri kita melestarikan alam sekitar. Ibu bapa saya merupakan suri teladan yang menyemarakkan semangat cinta akan alam sekitar sejak saya kecil. Saya diasuh untuk melaksanakan projek kita semula di rumah.
Satu lagi peranan kita sebagai remaja yang boleh melaksanakannya ialah menyokong teknologi hijau, yaitu Tabung Alam Sedunia WWF. Sekian sahaja, kembali kepada saudari pengurusi forum. Terima kasih Saudari Teja, ahli panel kita yang ketiga pada hari ini. Saya memang tertarik dengan pandangan saudari tentang peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak agar anak-anak sentiasa menghargai alam sekitar dengan mendorong mereka menyertai program teknologi hijau. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak supaya bagaimana acuan begitulah kuenya. Demikian tadi antara peribahasa tentang ampunnya pengaruh ibu bapa terhadap anak-anak. Jelaslah di sini bahawa ibu bapa perlu menunjukkan teladan kepada anak-anak dalam melahirkan rasa cakna dan peka terhadap alam sekitar. Sidang hadirin dan ahli panel kita pada hari ini. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung peranan remaja dengan teknologi hijau. Teknologi yang menyumbang terhadap pembangunan mapan dan kelestarian alam. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan mana-mana ahli panel untuk merumuskan topik perbincangan pada hari ini. Saudari pengerusi, izinkan saya memulakan rumusan perbincangan kita. Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi saudari pengerusi. Saya mohon kepada ahli panel dan sidang hadirin merenung kembali data yang saya peroleh daripada WWF ini. Menjelang tahun 2030, penggunaan tenaga utama dunia akan meningkat 1.6% setahun atau 45% dalam tempoh 21 tahun. Di Malaysia pula, keperluan tenaga elektrik mencecah 18,947 megawatt pada tahun 2020 dan mencapai penggunaan 23,092 megawatt pada tahun 2020. Rakan-rakan panelis sekalian, angka-angka ini menakutkan kita dan teknologi hijau merupakan penyelesaiannya. Sudahkah kita, golongan remaja, berani menyahut cabaran ini? Bukan setakat mempunyai kesedaran alam sekitar semata-mata, malah menjadi sumber modal insan berkualiti menggerakkan teknologi hijau. Saudari pengerusi, rakan-rakan ahli panel dan hadirin sekalian, tuntasnya peranan remaja sememangnya sangat dituntut dalam merealisasikan penggunaan teknologi hijau secara optimal dalam menangani pelbagai isu alam sekitar. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Seterusnya kita teruskan dengan rumusan daripada ahli panel kedua iaitu saudari Natani. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pendapat saya, cukup jelas kepada kita bahawa remaja sememangnya dapat memainkan peranan yang signifikan yang untuk membantu ke arah teknologi hijau. Seandainya kita dapat membentuk generasi muda untuk mempunyai kesedaran yang tinggi dalam memastikan kualiti alam sekitar tidak terjejas, saya rasa generasi yang akan datang akan dapat menikmati keindahan alam sekitar dan memperoleh pelbagai kemaslahatan daripadanya. Hadirin sekalian, apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah remaja merupakan aset manusia yang paling bernilai untuk menggerakkan aplikasi hijau ke arah pembangunan mapan dan pelestarian alam sekitar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan peranan remaja dalam teknologi hijau. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja cakna terhadap isu-isu alam sekitar. Selanjutnya, membantu menyelamatkan bumi kita. Sidang hadirin dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel untuk mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.